Baiklah, untuk mendapatkan perkembangan terkini bersedia di talian ketika ini ialah Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Technologies Dr. Suzana Razali Chan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Doktor, mungkin saya nak terus tanya kepada soalan ini Doktor ya. Adakah pihak yang bertanggungjawab kepada berlakunya insiden tersebut telah dikenal pasti dan apakah langkah seterusnya akan diambil oleh pihak berkuasa Doktor? Baiklah, setakat ni kita masih membuat siasatan ke atas kejadian tadi. Pelaku pesalah ni masih belum lagi dikenal pasti. Ya, siasatan masih dijalankan oleh pihak polis dengan kerjasama Maritim Malaysia jugalah. Baik Doktor, kalau yang seterusnya pula Doktor, kita tahu insiden ini baru saja berlaku hari ini. Jadi apakah langkah-langkah yang sedang diambil yang mungkin telah dipertimbangkan oleh pihak berkuasa Maritim Malaysia ya untuk meningkatkan keselamatan anggota maritim di perairan Malaysia, Doktor? Ya, buat masa ni khususnya di kawasan Kunak, kami telah gerakkan aset-aset daripada Sandakan, Sempurna dan juga Tawau. Juga bukan sahaja Maritim Malaysia tetapi aset-aset daripada agensi lain sekali. Dan seterusnya kami atur gerak pasukan tindakan khas dan penyelamat melalui pesawat udara juga dengan bantuan perisikan maritim dan kerjasama pihak kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah iaitu Eskom. Ya. Baik Doktor, bagaimana pula kalau lihat mungkin daripada penyiasatan awal pihak Maritim Malaysia, bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya motif yang menyebabkan berlaku kepada insiden tersebut tadi, sebentar tadi Doktor? Motif masih belum dikenal pasti seperti saya maklumkan awal tadi. Cuma saya ingin maklumkan sedikit perkembangan lah mengenai seorang mangsa yang cedera di mata sebelah kiri telah dibawa ke Hospital Tawau. Dan seorang mangsa yang cedera ringan di sebelah kedua-dua belah tangan tadi telah discharge daripada Hospital Kunak. Doktor, kalau melihat kepada situasi terkini, Doktor, adakah ada sebarang kemungkinan akan berlaku ataupun akan terdapat peningkatan ketegangan di kawasan laut tersebut selepas seperti insiden ini, Doktor? Dan bagaimana kita nak memastikan ketegangan itu dapat diredakan atau dikurangkan di masa akan datang, Doktor? Ya, dengan adanya aset-aset daripada semua jabatan kerajaan di sana, APMM, pasukan polis marin, pasukan gerakan AM dan juga TLDM, insya-Allah kawasan tersebut masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan ini mungkin yang terakhir dari saya Doktor ya, kita melihat kepada implikasi jangka panjang di masa akan datang Doktor. Jadi bagaimana ya, apakah implikasi jangka panjang ke atas keselamatan maritim dan juga kedaulatan negara jika kejadian sama berulang di masa akan datang Doktor? Ya, implikasinya kita lihat daripada pelbagai sudut dan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan atur gerakan ataupun kita akan rancang plan yang bersesuaian khusus untuk kawasan X-Zone ni lah. Ya. Baik, terima kasih. Itu dia tadi perkongsian ataupun perkembangan terkini yang dikongsikan oleh Pengarah Zon Maritim Lahad Datu, Komander Maritim Technologies Dr. Suzana Razali Chan, dan sebentar tadi kita memberi fokus kepada laporan mengenai dua anggota agensi penguatkuasaan maritim Malaysia cedera ditembak ketika sedang menjalankan rondaan op khas pagar laut di perairan Kunak pada 8.30 pagi tadi. Dan buletin awal ini berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini.